Sabrina binti Muhammad Zabri, memegang nombor matrik A18678 bersama dengan ahli pimpinan saya akan menerangkan tajuk Nasah dan Mansukh. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Nasah Mansukh merupakan salah satu kaedah yang dibuat oleh ulama yang digunakan dalam mengistidraj setiap hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Seterusnya. Okay, definisi nasih mansukh menurut jurnal pertama iaitu menurut Dr. Hamka, beliau membahagikan nasih mansukh pada dua. Yang pertama menghapus dan menghilangkan, dan nasih dan mansukh bermaksud menghapuskan. Terusnya. Okay, menurut pandangan Abdullah Said, nasah bermaksud pencabutan sesuatu hukum yang datang setelahnya. Beliau tidak menspesifikkan maksud nasih dan juga mansukh. Seterusnya. Manakala menurut makalah nasih mansukh yang ditulis oleh beberapa orang pelajar dari Indonesia, mereka telah membahagikan definisi nasah dari segi bahasa kepada beberapa maksud. Antaranya ialah izalah, iaitu menghilangkan, dan juga tabdil, iaitu penggantian atau penukaran. Dan mereka memberi maksud dari segi istilah, nasah ialah menghapuskan hukum syarak dengan kitab atau dalil syarak yang lain. Pada pembentang seterusnya. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hanana Suha binti Muhammad Nasir. Nombor matrik saya A187-364. Jadi, saya akan teruskan dengan hikmah nasah dan mansukh. Antara hikmah nasah dan mansukh yang pertama ialah menjaga kemaslahatan manusia. Ini supaya segala keperluan manusia sentiasa terjaga bagi sepanjang masa dan zaman. Kerana persyaratan hukum ni ditegakkan atas asas kemaslahatan dan ia akan berubah mengikut perubahan individu dan juga zaman. Contohnya penghapusan amalan sedekah kepada Rasul. Yang kedua ialah kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Kebaikan ni adalah kepada umat Islam yang selalu setia melaksanakan hukum walaupun hukum tu telah berubah. Jadi jika proses nasih itu beralih kepada perkara yang lebih berat, maka akan ada tambahan pahala buat hamba yang mengikutinya, dan jika ia beralih kepada perkara yang ringan, maka itu ialah tanda kasih Allah kepada hambanya. Contohnya, apabila ayat Al-Quran tentang bilangan susuan menjadikan seseorang mahram itu dimasukkan daripada 10 kali kepada 5 kali. Jadi hikmah ketiga ialah menguji keimanan mukallaf. Menguji keimanan seorang manusia ni dengan agama Islam itu sendiri. Sama ada seorang tu akan terus ikut syariat yang baru ataupun dia akan sentiasa mempersoalkan hukum baru. Contohnya apabila turunnya perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis dinasah kepada menghadap ke Kaabah. Dan hikmah yang terakhir ialah menunjukkan pengembangan pensyariatan hukum. Ini untuk menunjukkan bahawa syariat Islam ni selari dengan setiap waktu dan zaman umat Islam itu sendiri, dari sekecil-kecil perkara sehingga ke sebesar-besar perkara. Kita juga dapat dengan mempelajari hikmah, dengan mempelajari nasih dan mansukh, kita juga dapat tahu sejarah dan dalam pensyariatan hukum Islam dan juga perkembangan hukum-hukum Islam. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baik, terima kasih. Saya Siti Masyidah binti Mazlan, nombor matriks A1900022. Saya akan membentangkan berkaitan pendapat ulama di mana ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ulama yang menerima dan ulama yang menolak. Pertama sekali, jumhur ulama yang menerima konsep nasih mansukh dari sudut penerimaannya ialah seperti Imam Asy-Syafi'i, As-Suyuti dan Al-Syaukani. Dan boleh dilihat di sini contoh dalil yang dikemukakan untuk menyokong pendapat mereka ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Next. Maka, jumhur ulama berpendapat bahawa nasih dan mansukh adalah suatu yang dapat diterima akal dan telah terjadi dalam hukum-hukum syarak berdasarkan hujah, iaitu perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan, di mana ia berkuasa memerintahkan sesuatu pada suatu masa dan waktu yang lain, dan dialah yang maha mengetahui kepentingan hambanya. Next. Antara ulama yang menolak ialah dari golongan Mu'tazilah, iaitu Abu Muslim Al-Isfahani, di mana hujah dan alasannya antara lain ialah dengan didasarkan kepada
ayat-ayat Al-Quran yang sama dikemukakan oleh jumhur ulama yang menerima nasih dan mansuh. Cuma ia berbeza sedikit dari sudut pentafsiran. Contohnya dalam kandungan surah Al-Nahl ayat 101 dilihat dari sebab turunnya ia ditujukan kepada orang kafir yang tidak mempercayai kerasulan Nabi SAW. Hal ini kerana hukum yang terdapat dalam kitab Al-Quran berlainan dengan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan, jika Al-Quran terbukti datangnya daripada Allah, pasti tiada perbezaan dengan kitab sebelumnya. Sebaliknya, jika dalam Al-Quran terdapat ayat yang dimansuhkan, maka jelaslah adanya kesalahan yang saling berlawanan. Next. Okay, sebelum saya sambung, nama saya Nur Hidayah binti Saharudin, nombor matrik A185-906. Okay, seterusnya pembahagian nasakh dari sudut tilawah dan hukum. Yang pertama, nasakh tilawah dan hukum berlaku mengikut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran ada diturunkan 10 kali susu yang mencukupi anak tersebut menjadi anak susuan dan haram sebagaimana anak-anaknya. Kemudian syarat anak susuan itu dinasahkan kepada 5 kali susu. 5 kali susu saja. Okay, yang kedua, nasakh hukum tanpa nasakh tilawah. Nasakh jenis ini banyak berlaku di dalam Al-Quran. Antaranya seperti firman Allah di bawah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin. Surah Al-Mujadilah. Hukum ayat ini dinasakh menjadikan dia mansuhkan sedekah kepada para rasul. Berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat 13. Okay, nasakh tilawah tidak hukum berlaku mengikut riwayat yang sahih dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay Ka'ab. Kedua-duanya berkata Al-Quran pernah menurunkan Al-Bitu Fajimu Huma Zanian Iza wa Syaikhoh Asyaik. Maksudnya lelaki tua dan perempuan tua bila kedua-duanya berzina maka rejamlah kedua-duanya. Ayat tersebut tidak ada sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hazimah binti Nadini, nombor matrik A1898664. Seterusnya saya akan menerangkan contoh ayat nasakh mansuh. Yang pertama, firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati jika ia ada yang meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Di dalam khilaf tentang nasihnya, menurut jumhur ulama, ia dinasahkan dengan ayat mewaris. Ada juga ayat yang mendatangkan mengatakan ia dinasahkan dengan sunnah, iaitu sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak boleh berwasiat kepada waris. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Abu Ibnu Majah. Dan terdapat juga pandangan yang mengatakan ia mansuh dengan ijma' ulama' bahawa tidak wajib wasiat untuk kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Di samping ada juga pandangan yang mengatakan ayat ini adalah mahkam dan tidak mansuh. Seterusnya, ayat kedua, surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tubuh dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagimu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Ia mansuh dengan firman Allah SWT pada surah yang sama ayat 185 yang bermaksud oleh itu sesiapa dari antara kamu yang
menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Yang ketiga, surah Al-Imran ayat 102 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Al-Sayuti berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang paling sahih tentang nasakh melainkan ayat ini. Ada yang mengatakan mansuh dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 16 yang bermaksud, oleh itu bertakwalah kamu dengan Allah sedaya upaya kamu. Seterusnya, sebelum saya memulai pembentangan, nama saya Siti Nur Hafizah binti Abdul Mujun, nomor kad metrik E190723. Rukun nas dan mansukh. Yang pertama, adat nas adalah pertanyaan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasikh iaitu dalil yang menghapuskan hukum yang telah ada. Yang ketiga, mansukh ialah hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansukh iaitu orang yang dibebani hukum. Seterusnya, antara syarat-syarat nasikh dan mansukh, yang pertama, hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum mansukh. Yang kedua, mansukh harus lebih awal berbanding nasikh. Yang ketiga, hukum yang dinasikhkan mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan dan hukuman. Yang keempat, hukum yang dinasikhkan tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh. Yang terakhir, status nas nasikh mesti sama dengan nas mansukh. Sekian, terima kasih.